Suci cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ustazah Nadia akan mengajar subjek fiqh solat untuk tahun 3. Untuk video kali ini, kita akan belajar tajuk yang pertama iaitu perkara yang membatalkan solat. Baiklah anak-anak, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar apa yang kamu katakan. Surah An-Nisa ayat 43. Baiklah, ayat Al-Quran tadi berkait rapat dengan tajuk yang akan kita pelajari sebentar lagi. Seperti yang antum semua tahu, solat adalah tiang agama. Sebagai seorang Muslim, kita wajib melaksanakan rukun Islam. Iaitu salah satunya menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Dalam hendak menunaikan solat 5 waktu, ada beberapa perkara yang perlu dititik beratkan. Antaranya ialah syarat sah solat, perkara yang membatalkan solat dan lain-lain. Untuk video kali ini, kita akan belajar tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Antara perkara-perkara yang membatalkan solat ialah yang pertama, berhadas, yang kedua, terkena najis yang tidak boleh dimaafkan. Ketiga, terbuka aurat dengan sengaja. Keempat, hilang akal. Perkara yang membatalkan solat yang pertama ialah berhadas. Kedatangan hadas semasa solat sama ada hadas besar atau kecil, sekalipun tanpa sengaja. Jika antum kedatangan hadas, besar atau kecil, antum perlu memperbaharui solat antum dengan mengambil wuduk semula dan solat semula. Yang kedua iaitu terkena najis. Najis yang tidak boleh dimaafkan pada badan atau pakaian atau tempat solat kecuali segera dibuangkan. Seperti yang tertera dalam gambar, seorang budak lelaki tersebut solat tapi pakaiannya terkena najis. Solatnya adalah tidak sah. Jika pakaian atau tempat solat kita terkena darah juga tidak sah. Antum perlu sucikan dahulu pakaian solat dan tempat solat antum sebelum melaksanakan solat. Baiklah, yang seterusnya, terbuka aurat dengan sengaja. Kalaulah ditiup oleh angin lalu terbuka auratnya dan ditutup dengan segera, tidaklah batal solatnya. Untuk muslimat, auratnya adalah keseluruhan badan kecuali tapak tangan dan muka. Jadi, muslimat perlu menutup aurat dengan sempurna sebelum menunaikan solat. Bagi muslimin pula, auratnya adalah dari pusat hingga ke lutut. Jadi perlulah menutup aurat dengan sempurna.
Sebagai contoh, jika ada seorang muslimat solat, rambutnya terkeluar, jadi solatnya tidak sah. Untuk contoh muslimin pula, ketika dia rukuk ataupun sujud, baju bahagian belakang terselak sehingga menampakkan aurat. Jadi solatnya adalah tidak sah. Baiklah, yang terakhir iaitu hilang akal. Hilang akal dengan sebab mabuk, pitam, sakit atau gila. Untuk pengetahuan antum, orang gila tidak wajib melaksanakan solat kerana mereka tidak dapat memahami perkataan dan perbuatan dalam solat. Jadi solatnya tidak sah. Tetapi untuk orang yang mabuk, pitam ataupun sakit, mereka tetap wajib melaksanakan solat, tetapi mereka perlu sihat ataupun sedar dahulu daripada sakit ataupun pitam. Setelah itu, mereka perlu melaksanakan solat 5 waktu. Seterusnya, Ustazah ingin bagi latihan sedikit untuk video kali ini. Baiklah, untuk gambar yang pertama, seorang budak perempuan menunaikan solat. Bahagian belakang telekungnya ditiup oleh angin sehingga menampakkan auratnya. Jadi, solatnya adalah tidak sah. Untuk gambar yang seterusnya, seorang budak lelaki menunaikan solat dalam keadaan pakaiannya terkena najis. Jadi, solatnya juga adalah tidak sah. Gambar yang seterusnya, seorang budak lelaki menunaikan solat dengan khusyuk dan menutup aurat dengan sempurna. Jadi, solatnya adalah sah. Baiklah, itu sahaja untuk video kali ini. Ustazah ucapkan terima kasih kerana menonton. Ustazah harap antum semua dapat memahami tajuk pada kali ini iaitu perkara yang membatalkan solat. Terima kasih. Assalamualaikum. Suci cemerlang, Islam gemilang.